Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita malam, intervensi awal kanak-kanak penting untuk menyokong perkembangan kanak-kanak kurang upaya. Bagaimanapun, kata Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, pandemik COVID-19 telah menyebabkan penyediaan perkhidmatan kepada kanak-kanak kurang upaya mencabar disebabkan kelewatan mendapatkan perkhidmatan penilaian dan intervensi awal. Pandemic has taught professionals how to adapt to support children with disabilities and their families more effectively. However, it has also expected the limitations in our structures and systems to support the various needs of children with disabilities, their families and professionals who work closely with them. Beliau berucap merasmikan persidangan intervensi awal kanak-kanak kebangsaan ke-8 NECIC 2022 di Hotel Imperial Miri pada Sabtu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fatimah memberitahu tema persidangan kali ini iaitu memperkasakan keluarga dengan kemahiran dan strategi untuk menyokong anak-anak mereka di rumah dan komuniti setempat mereka. Early childhood intervention professionals and educators be equipped not only with skills and knowledge to support the development of children with disabilities. This is what we try to also provide under OSIC. But importantly, how to support families and caregivers to become more empowered as equal partners in supporting their children's growth. Tambahnya lagi, sebagai sebuah komuniti, masyarakat perlu berfikir secara kolektif dalam mengembangkan lagi perspektif dan cara bagi menyokong kanak-kanak kurang upaya dan keluarga mereka. Laporan seterusnya, persimpangan bertingkat Sri Aman di bawah pakej kerja keempat WPC 04 Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sarawak telah dibuka secara rasmi untuk kegunaan orang awam. Pembinaan persimpangan bertingkat itu mula dibina pada 1 September 2016 dengan kos keseluruhan sebanyak 28.8 juta ringgit. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia akan memberi manfaat kepada rakyat Sarawak termasuk dari Sri Aman dan juga kawasan sekitarnya. Cuma untuk persimpangan bertingkat itu lebih kurang sepanjang 1 kilometer dengan melibatkan seluas 19.4 hektar, dan saya kira ia ini akan dapat memberi kemudahan bukan saja kepada orang Sri Aman tu di Betong, tapi juga di Lacau, Temedok, Kelili dan Sekerang akan dapat kemudahan dengan siapnya persimpangan bertingkat itu. Beliau berucap semasa merasmikan pembukaan persimpangan bertingkat itu di Sri Aman pada Ahad. Ahli Parlimen Petra Jaya itu juga memberitahu pembukaan persimpangan ini merupakan satu lagi langkah untuk merealisasikan penyiapan Seksyen Sri Aman secara keseluruhannya. Jangkaannya akan hanya dapat disiapkan pada suku pertama tahun 2023. Walaupun sebahagian besarnya siap, tapi ada sebahagian kecil khususnya di Bukit Benggunan akan mengambil masa sedikit untuk disiapkan disebabkan redesign dari segi struktur, sebab kedudukan struktur tanah yang memerlukan desain baru untuk kita membina jajaran tersebut. Beliau turut menjelaskan kebanyakan pakej LPB Sarawak disasarkan siap pada hujung tahun ini, manakala 3 seksyen termasuk Seksyen Sri Aman dijangkakan siap pada suku pertama tahun 2023. Selanjutnya, Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Kampung Simpo telah menganjurkan member Sel Day bertempat di perkarangan Dewan Kampung tersebut di Siburan pada Sabtu. Perasmian program tersebut telah disempurnakan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Sagawiin. Beliau dalam ucapannya menzahirkan ucapan tahniah di atas penganjuran program seumpamanya yang mampu memberi kesenangan kepada golongan wanita di kawasan tersebut. Selesai simbolik perasmian, Datuk Roland telah menyampaikan cek peruntukan projek kecil luar bandar MRP tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM190,000 kepada 14 penerima sebagai memperkasakan kualiti kehidupan masyarakat tempatan serta membolehkan pertubuhan berkaitan menjalankan aktiviti tahunan mereka.
Sementara itu, pengurusi PPWS Kampung Simpok, Annie Teresa John berkata, pertubuhan itu merupakan antara 33 perkumpulan yang berada di bawah seliaan PPWS Daerah Serian. Jelasnya lagi, misi PPWS adalah untuk memberi peluang kepada golongan wanita bagi mencapai potensi dalam semua bidang serta meningkatkan taraf kehidupan dan status mereka. Berita seterusnya, selain memupuk perpaduan dan membantu usahawan, penganjuran regata juga platform terbaik untuk wakil rakyat memberitahu masyarakat tentang pembangunan yang telah dan akan dibawa di kawasan mereka. Menurut Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni, penganjuran regata Niah 2022 kali ini dianjurkan di Waterfront Niah Fasa 1 dan Fasa 2 yang merupakan projek rakyat Kerajaan Sarawak. Malah katanya lagi, regata Niah ini juga membantu menambah fasiliti dan infrastruktur di kawasan daerah Subis ini serta mempereratkan lagi hubungan silaturahim penduduk setempat dengan masyarakat luar. Selain daripada kita memupuk, membantu usahawan, Regata adalah sebagai satu showcase kepada pembangunan yang telah dicapai, yang telah diusahakan oleh wakil rakyat. Sebagai contoh, pembinaan Waterfront Fasa 1 dan Fasa 2 adalah hasil daripada projek rakyat Kerajaan Negeri Sarawak. Dan selain daripada itu, Regata adalah untuk menambah silaturahim antara orang tempatan dan juga masyarakat daripada luar, dan juga kita berharap agar Regata kali ini adalah menjadi satu platform untuk menambah lagi fasilitis infrastruktur yang akan dipohon oleh kami wakil rakyat di kawasan daerah Subis. Katanya ketika ditemui dalam program tersebut pada Sabtu. Terdahulu dalam ucapan aluannya, Lukanisman memberitahu kerajaan akan membina semula sekolah kebangsaan SK Kita yang dijangka siap pada tahun 2024 dan begitu juga pembinaan semula SK Skim Sepupuk yang juga akan siap pada tahun 2024 serta pembinaan klinik kesihatan daerah Subis yang dijadualkan dibina dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Dalam pada itu, beliau juga penaung regata Niah 2022 memberitahu selain sambutan yang menggalakkan, hadiah Raja Sungai berupa sebuah replika ciptaan penduduk tempatan akan menjadi rebutan setiap peserta yang bertanding dalam Lumba Perahu Regata Niah 2022 kali ini. Untuk Regata Niah kali ini, kita menawarkan satu hadiah Raja Sungai yang sedikit unik berbanding dengan regata di tempat lain. Hasil kerjatangan orang tempatan, piala setinggi 6 kaki untuk dibawa pulang kepada Raja Sungai Niah. Beralih ke laporan di Kuching, kontijen Kuala Lumpur muncul juara dalam kejohanan tenis Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Malaysia Maksat Games 2022 selepas menewaskan Selangor dalam perlawanan akhir pada Ahad. Kejohanan yang disertai 16 kontijen dari seluruh negara itu telah diadakan di Kompleks Sarawak Lawn Tennis Association SLTA di Kuching bermula 1 hingga 4 September dan merupakan penganjuran ke-14 bersempena dengan Jubli Perak Maksat. Pengarah Unit Pentadbiran Jabatan Primer Sarawak, Nicholas Sia yang mewakili Setiausaha Kerajaan Sarawak telah menyempurnakan majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan tersebut. Turut hadir ialah Timbalan Setiausaha Agong Maksat Malaysia Wan Muhammad Zamir Wan Mansor, Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari, Presiden SLTA Datuk Patrick Liu dan Setiausaha Kehormat Maksat Sarawak Sewami Muhammad. Sedikit berita sukan. 2 gol pada babak kedua melonjakkan Kuching City FC KCFC ke tangga ketiga Liga Premier 2022 hasil kemenangan 2-1 menundukkan Kelantan United FC di Stadium Negeri Petrajaya pada Ahad. Penyerang import Abu Kamara sekali lagi membuktikan ketajamannya dengan menjaringkan gol pertama KCFC pada minit ke-63. Berselang 5 minit kemudian, giliran penyerang muda Amir Amri meletakkan namanya selaku penjaring pada minit ke-68. Pelawat memperoleh gol sagu hati menerusi Muhammad Ashraf Alifuddin pada masa kecederaan. KCFC kini mengumpul 33 mata selepas mengharungi 17 perlawanan. Mereka akan menamatkan kempen musim ini dengan menentang Perak FC di tempat lawan pada 11 September ini. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syairah Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebab fakta, salam UKAS.